So hari ini apa yang kita akan tengok ialah kita akan tengok macam mana pula. So ini kita dah belajar yesterday, panjang kita belajar. Daripada PDF nak tukar jadi CDF, which is kita kena integratekan satu-satu untuk setiap interval. Okay, so hari ini kita akan tengok macam mana pula nak tukar daripada CDF pergi kepada PDF. Which is kita kena differentiatekan. Okay, which is ini lagi senang lah. Okay, lagi senang sebenarnya. So, and then kita akan tengok juga macam mana nak cari mean juga variance. Mana? Sini. Okay, mean dan juga variance untuk CRV. Okay, untuk CRV. Okay. Let's see. First sekali. So, kita tahu daripada PDF, ini ialah PDF, F kecil. Ini ialah CDF, F besar. Which is ini kita kena integrate satu-satu. Okay, dan setiap interval tu kita kena tambahkan dengan kita punya jawapan yang sebelumnya, function yang sebelum. CDF kepada PDF pula kita kena differentiate. Okay, so kita kena differentiate kan. So let's see how are we going to do this. So sebab tu penting sangat untuk tengok apa apa soalan tu bagi dekat kita. So soalan ni bagi kita CRV, CDF. Okay, soalan bagi CRV, CDF. Terus dalam kepala mesti ingat akan ada differentiation. Okay, sekalipun soalan minta cari probability. Okay, soalan suruh cari probability, takkan ada integration pun. Okay, tak perlu integrate pun sebab TF yang dibagi ni memang dah diintegratekan untuk kita. Okay, so tak perlu integrate pun. So kalau dia suruh cari probability, basically terus FB minus FA. F kanan tolak F kiri. So takkan ada integration dalam jalan kerja bila soalan tu bagi CDF. Okay, so let's see. So ini function kita, piecewise function CDF kita. So buat dulu interval. So kita ada 0, kita ada 3. So this is 0, x cube over 27, 1. Mesti 1 lah, okay, sebab CDF dekat situ. So kalau nak lagi senang kehidupan kita, terus tulis interval dia. So this is x less than 0. This is x between 0 dengan 3. This is x greater than 3. Okay. So sama juga konsep dia. First question ialah find probability density function. Okay, so maksudnya ini soalan ni ialah kita nak tukar daripada CDF pergi kepada PDF. Okay, konsep dia sama. Masih lagi ada kotak, masih lagi ada interval. Okay, so interval yang pertama ialah x less than 0. So x less than 0. Okay, so kalau sebelum ni kita tulis CDF kita letak F besar. Okay, tapi sekarang kita tengah cari PDF. So kita letak F kecil. Fx equals to. Okay, jangan integrate, differentiate kan. Okay, so kita kena differentiate kan. So kita akan ada d over dx. So function untuk x less than 0 ialah 0. So differentiate 0 lah. Okay, differentiate 0, 0 lah. Okay, selesai dah interval yang pertama. Habis. Okay, so interval yang kedua ialah x between 0 and 3. Both are included. Okay, so kita ada fx equals to, tak perlu risau dah dengan function yang sebelumnya. Ambil sahaja function yang ke atas ni. Okay, function ini sahaja. So kita akan guna respective function. Kalau nak dapatkan CDF, kita kena tambahkan, tambahkan integration kita tu. So untuk nak tukar pergi PDF tak perlu. Okay, just integratekan function kita. Okay, which is integrate function x cube over, differentiatekan function kita. Okay, which is differentiate function x cube over 27. Differentiate so differentiate jangan salah. Bukan power tambah 1. Power tolak 1. Okay, so power pindah depan. Akan jadi 3 over 27. Power tolak 1. So simplify, kita ada x square over 9. Okay, so last sekali interval yang terakhir ialah x greater than 3. Okay, x greater than 3. So, sama juga ambil saja function yang dekat atas, 1. So fx equals to d over dx. Functionnya 1 sama dengan differentiate 1 dapat kosong. Okay, selesai dah.
Selesai dah sebenarnya. Okay, sebab tu PDF, CDF kepada PDF lebih senang lah. Okay, tapi jangan lupa kita kena tulis kita punya function. Okay, so function kita ialah dalam bentuk piecewise. So kalau kamu perasan sini kosong, sini pun kosong. So kita boleh sekalikan. Okay, kalau okay, kita boleh sekalikan lah sebab kosong dan kosong benda yang sama kan. So ini kita ada x square over 9. So x square over 9 untuk interval x between 0 and 3. Function 0 pula untuk selain daripada itu. Okay, which is otherwise. Okay, otherwise. Okay, selesai dah soalan A. Senang je. Okay. Soalan B kita dah belajar. Sketch function f kecil. Okay, so maksudnya sketch function PDF. Maksudnya sketch inilah. Okay, so kita ada satu saja interval. So lagilah bertambah senang. So question B, ingat nak sketching mesti kena substitute value dulu. Okay, soalan suruh sketch. Substitute value dahulu. Okay, substitute value. So kita ada interval x between 0 dan 3. Okay, terus F0 dan F3. Which is dekat function yang sama. Substitutekan 0 di situ kita dapat 0. Substitutekan 3 kita dapat 1. Okay, and both equal. Okay, both ada tanda equal. So close lah. Kita lukiskan. Sini X, sini Fx kita. Kita ada nilai X 0 dan 3. Kita ada nilai Y ataupun Fx kita 0 dan 1. Okay, now kita boleh kira. When X equals to 0, Y equals to 0. Close. So sini close. When X equals to 3, Y equals to 1. When X equals to 3, Y equals to 1. Close. Okay. Jangan garis straight. Okay, tak boleh garis straight sebab always refer function kita. Okay, nak sketching, always refer function. Okay, always refer function. Shape function kita. Okay, so function shape untuk x between 0 dengan 3 dekat sini ialah x square over 9. Okay, so dekat case kita ini, function dia ialah x square over 9. Okay, which is ini ialah quadratic. So quadratic shape-nya ialah senyum. So kalau senyum, dia akan senyum macam ni lah sepatutnya. Okay, tapi kita hanya nak from 0 to 3. So di sini, dia kena macam melengkung sikit. Okay, dia kena lengkung sikit. Tak boleh straight sahaja. Dia kena lengkungkan sikit. Okay, so selesai soalan yang pertama. Senang je. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, example 23. Sekarang example 23 panjang sikit lah. Okay, panjang sikit. Kenapa saya dah boleh agak panjang sikit? Sebab ada 3 function di situ. Okay, 1, 2, 3 function. Sebelum tu baca dulu soalan. CRV, CDF. Okay, CRV, CDF. So, hanya akan ada differentiation dalam jalan kerja kamu, and if question minta cari probability, terus F belakang, F kanan, tolak F kiri. Dah tak payah fikir dah interval dia berapa, ada equal ke tak ada equal ke, tak perlu fikir. Okay, tapi untuk soalan 23 ni, kalau kamu tengok soalan A, dia suruh cari constant. Ini benda baru sebenarnya. Benda baru. Okay, so fokus betul-betul. Okay, soalan suruh cari constant. So case kita di sini ialah given. Okay, given dekat kita ialah CRV CDF. Soalan suruh cari constant. So apa yang kita kena buat?
Tak tahu lagi dekat sini. Okay, kita tak tahu apa yang kita kena buat. Okay. Kalaulah yang kita tahu, kalau soalan bagi CRV, PDF, soalan suruh cari constant, apa yang kita kena buat? Apa yang kita buat kalau soalan suruh cari constant? Kita guna Use apa? definition. Definition. Okay, kita akan guna definition. Okay, which is definition dia ialah negative infinity, infinity, fx dx is equals to 1. Okay, so ini tak ada masalah sebab ini fx. Okay, kita ada PDF. Tapi kita tak boleh guna dekat sini. Okay, sebab kita tak ada PDF kita. Okay, kita tak ada PDF. So, macam mana nak cari constant diberi kita CDF? Tengok sini. Mana dia? Sini. Okay, kita ada CRV, CDF, soalan minta cari constant. Okay, so kalau tengok dekat sini, ini ialah kita kena guna FA from the right, FA from the left. Okay, which is ini datang daripada last semester punya chapter 8 kita. Okay, topiknya ialah continuity. So kita revisit balik apa yang kita belajar. Chapter 8, continuity. Okay, chapter 8 semester 1. So apa yang kita belajar ialah kita tahu limit fx when x approaches to a from the right is equals to limit fx when x approaches to a from the left. Okay, which is ini definition dia ialah fa from the right is equals to fa from the left. So inilah yang kita kena buat bila kita cari constant kita. Okay, bila soalan bagi CDF dekat kita, apa yang kita kena buat is basically kita kena substitutekan limit FA from the right equals to FA from the left. So, maksudnya just substitute limit. Okay, substitute limit kita ataupun substitutekan X into function. Kalau dia suruh cari dua constant, dua function lah yang kita masukkan. Kalau dia suruh cari satu constant, sekejap into two function lah. Into two function. Okay, which is kita kena compare lah basically-nya. Okay, mungkin tak jelas sangat apa yang saya tulis dekat sini, kita terus pergi kepada soalan. Okay, so sekarang tadi kita ada CRV, CDF, soalan minta cari constant, so kena pakai limit kita. Okay, so sekarang apa limit yang kita nak pakai? So soalan suruh cari A dan juga B. Okay, so let's say untuk A, kita boleh compare dengan kosong dan juga 4. Okay, kita boleh guna kosong, kita boleh guna 4. Tapi kamu boleh decide lah mana-mana satu kamu nak guna. Contoh kalau kita guna 4. Okay, this is 4 from the left, ini 4 from the right. Okay, kamu akan comparekan A plus X over 6 dengan B plus X over 12. Okay, dalam equation kamu akan ada A dan B. Boleh, tak salah pun, betul je. Okay. Cumanya kita ada jalan yang lebih senang. Instead of kita choose 4, kita boleh choose 0. Okay, so bila kita choose 0, contoh dekat sini, saya ambil 0 dengan ni, 0 yang ini. Okay, so ini ialah 0 from the right, ini ialah 0 from the left. Maksudnya saya akan compare function ini dan juga function ini. Okay, so bila saya compare function ini, saya substitutekan 0, saya akan terus dapat jawapan. Maksudnya kita terus dapat jawapan A lah, tak perlu kita nak buat simultaneous dah. So apa yang jadi di sini ialah saya gunakan 0 dulu. So saya ambil F0 from the right is equals to F0 from the left. Okay, F0 from the right ialah function A plus X over 6. So saya ada A over 0 over 6. From the right. So from the left ialah 1 over 12, 2 plus 0. Sini akan dapat 1 over 6, sini akan dapat A. Okay, selesai, dah dapat terus A. Instead of tadi kalau kita guna 4, kita terpaksa buat simultaneous equation. Tak salah, cuma panjang sikit lah kerjanya. Okay, so ini kalau saya guna 0. Okay, so untuk cari B, so ini function B. Rasa-rasa nak guna
limit 4 ataupun 6? Nak guna 4 ataupun 6? Mana satu? 4. 4. Boleh? 4 boleh? 6 pun boleh juga. Okay, kalau 4 boleh. Sebab apa saya cakap boleh? Sebab kita dah cari A. So, kamu dah ada 1/6 dekat sini. Betul je. Cumanya, kenapa saya nak elakkan? Sebab just in case kita tersalah kira dekat sini. Kita salah kira A kamu. Sikit je lah salah. Contohlah tiba-tiba terletak 1/2 di sini. Okay, maksudnya A kamu salah. Bila A kamu salah, dia akan affect jawapan B kita. Okay. Bila A salah, B salah, the whole question akan salah. So itu kesalahan yang mungkin kamu pandai je buat soalan tu, tapi sikit je careless mistake dia akan affect the whole question. So kita nak kurangkan benda tu, kita compare dengan apa yang ada. So instead of guna 4, kita guna 6. Okay, kita guna 6. Sebab apa? Sebab dah tentu jawapan dia 1 dekat sini untuk yang from the right lah. So ni 6 from the right. Kalau ada yang tak ingat macam mana saya tahu 6 from the right, 6 from the left, 6 from the right ialah x greater than 6. Okay, ini ialah x greater than 6. Sebab tu 6 from the right. 6 from the left ialah x less than 6. So sini 6 from the left. So nak guna 4 boleh. Cuma kena tanggung risiko lah di situ. So kita tak nak ambil risiko yang tinggi, kita guna 6. Kita ada f 6 kanan equals to f6 kiri. Okay, so kanan 1. Kiri ialah b plus x6. 12. Okay, so sini kita dapat b sama dengan 1/2. Selesai tanpa menggunakan simultaneous equation. Okay, soalan ni lebih mudah lah. Okay, kalau soalan let's say function ini yang di atas, kamu terpaksa juga guna simultaneous equation. Okay, mungkinlah. So kita dah ada jawapan A dan B kita. So A equals to 1/6, B equals to 1/2. Okay, selesai. So ingat, bila soalan bagi CRV, CDF, soalan suruh cari constant, compare limit kita. Okay, tapi kalau soalan bagi CRV, PDF, soalan suruh cari constant, guna definition ni kita. Okay, guna definition. Okay, so question B. So question B apa yang kita buat tadi? So kita tuliskan interval kita siap-siap. So kita ada -2, 0, 4, 6. 0, 1/12, 2 tolak x. A kita dah ada, A kita ialah 1/6. x/6. B kita ialah 1/2. x/12. 1. Okay. Tuliskan interval siap-siap. So di sini ialah x less than 0. X less than -2. X between -2 dengan 0. Kalau tak tahu mana nak letak equal, salin je balik soalan ni. Ini equal dekat -2. Okay, semua equal dekat yang sebelah kiri. So equal. So x between 0 dengan 4. X between 4 dengan 6. X greater than 6. Okay, sini tak ada equal. So sini kena ada equal. Okay, so interval yang pertama ialah x less than -2. Ingat kita tengah buat apa? Kita tengah buat CDF tukar kepada PDF. Okay, F kecil. Which is kena differentiate kan. So F kecil equals to d/dx. Function kita dekat sini ialah 0. So differentiate 0 dapat 0. Selesai interval yang pertama. Okay, so ini interval yang pertama di sini. Okay, so interval yang seterusnya ialah x between -2 included dengan 0. So fx
Okay, tak perlu risau function yang sebelumnya dah. Ambil function yang ke atas dia je. Ini function dia sahaja, function interval tersebut. Okay, respective function for that interval. So dalam case kita ambil 1/12, 2 tolak X. Hati-hati differentiate. Okay, jangan tambah pula power. Okay, so constant 1/12 di luar. Ya. Bukan tu 1/12 darab 2 plus X kah? 1 over, 2 plus X. Alright, thank you. 2 plus X. 2 plus X. Okay, betul-betul. Okay. Okay, constant 1/12 di luar. Differentiatekan 2. Differentiatekan 2, kosong. Differentiate 1. Differentiate X, dapat 1. Okay, so jadi 1/12. Okay. Hati-hati dalam kepala kamu ingat differentiate. Power tolak. Power pindah depan. Power pindah depan tolak. Power pindah depan tolak. Okay. So, jangan careless terintegrate pula sayang. Sayang dah tahu buat tapi tersalah. Differentiate integrate. Okay, so ini kita punya yang kedua. Interval kita yang kedua. Okay, so ini interval. Okay, so seterusnya. Sebenarnya sama je macam CDF, bezanya kita integratekan sahaja. So sini 0, 4. So, bukan kita differentiate, sorry. Saya pula yang tulis. Okay, ambil saja function yang ada. So 1/6 tambah X over 6 ialah 1/6 X. Okay, sama je. So differentiate 1/6 dapat 0. Differentiate 1/6 X dapat 1/6. So jadi 1/6. Selesai. So ini interval yang seterusnya. Okay, so next interval lagi. X between 4 dengan 6. So ini sebenarnya senang sebab kita differentiate satu je function. Function dia sahaja. Kita tak perlu risau yang sebelumnya macam cumulative. So 1/2 tambah X over 12 ialah 1/12X. Kalau dah confident tak payahlah nak tulis kosong tu. Okay, saya just nak tulis supaya kamu jelas lah nampak apa yang kita tengah buat. Kita tengah differentiate. Okay, differentiate 1/2 kosong. Differentiate 1/12X, 1/12. 1/12. Selesai. Dan akhir sekali interval yang terakhir. Habis dah saya punya highlighter ni. Interval ini untuk yang ini. Dan yang terakhir sekali ialah X greater than equals to 6. Okay. Ini pejam mata pun boleh buat. Differentiate 1. Differentiate 1 sama dengan 0. Selesai. Okay, tapi jangan lagi. Jangan lupa bagi jawapan function kita. So function kita sekalikan sahaja. Okay, ini yang saya cakap. Kalau 0 dengan 0 tak ada masalah. Okay, kita boleh terus tulis 0 is otherwise. Okay, selain daripada interval kita. Tapi kalau kamu perasan dekat sini kita ada 1/12. Kita ada 1/6 dan juga kita ada 1/12. Ini 1/12 dan 1/12 ini kita tak boleh sekalikan. Okay, walaupun nombornya sama. Untuk DRV boleh sekalikan. Okay, contohlah 1/12 sebab kat sini kamu akan tulislah contohnya X equals to 0, 2 ke 3 ke. Boleh. Bezanya dekat CRV, kita punya, dia dalam bentuk interval. Okay, so interval ini kita tak boleh sekalikan dengan ini dalam piecewise. So kita kena pecahkan dia. So kita ada 1/12, negative 2x 0. And then kita ada 1/6, 0x4. Dan last sekali masih lagi 1/12, 4x6. Okay, so ini ialah PDF kita. Selesai.
lebih senang lah sebenarnya daripada PDF tukar CDF. Okay, jalan kerja lebih ringkas lah walaupun kita ada 3 function di situ. Doalah soalan-soalan yang senang macam ni akan keluar. Okay, soalan C. Okay, ingat balik, tak ada integration dalam jalan kerja kita. Okay, tak akan ada integration sebab soalan bagi kita CDF. Okay, soalan dah bagi kita CDF, so tak ada integration. Melainkan tiba-tiba dekat sini dia kata hence. Okay, so kalau hence maksudnya kita kena gunakan daripada kita punya PDF lah. Okay, tapi jarang lah sebenarnya soalan nak susahkan kita macam tu. Bila dah ada, kita boleh guna apa yang ada. Okay, melainkan kalau kita tak ada. So, ini nak cari probability, dah ada CDF macam mana? Nak cari probability, dah ada CDF kita. Macam mana? F kanan tolak F kiri. F kanan tolak F kiri. Okay? So, tadi kita dah decide dah sebenarnya. Daripada awal, soalan bagi CRV, CDF, hanya differentiate. Kalau soalan suruh cari probability, F kanan tolak F kiri. Okay? So, F5, tak payah risau interval dia dekat mana-mana pun. Terus F kanan tolak F kiri. Tak payah risau equal ke tak equal pun sebab ini continuous. Okay. So, kita tengok F5 kita. Ingat jangan salah tengok function, bukan kat sini. Sini. Bukan di sini, tak nampak. Bukan di sini. Di sini. Okay. So 5 dan 3. So 5 dia ada di sini, ini 5. Function 3 di sini. Okay. So 5 ialah function B plus X over 12. B kita 1/2. B 1/2 plus X over 12. X kita 5. Tolak. F3. 3 kita di sini. Sini 3. Okay. Function A plus X over 6. A ialah 1/6. 1/6 tambah X kita 3. 6. Jawapannya ialah 1/4. Okay, selesai. Soalan 23. Which is dalam exam inilah contoh soalan yang mungkin akan keluar lah. Okay. Dia boleh tanya semua. Dia boleh tanya constant, tukar PDF, probability. Kalau faham betul-betul 4 benda tu memang tak susah pun sebenarnya chapter ni. Okay, sebab soalan tak akan complicate, soalan tak boleh pun nak complicatekan kita. Basically dia akan tanya itu sahaja. Dia bagi function, dia tanya PDF, dia tanya probability, dia tanya constant, soalan yang sama je. Okay, dan kamu tak perlu identify situation pun sebenarnya. So sebenarnya dia senang. Okay, kalau faham konsep memang boleh buat soalan. Okay, seterusnya. Kita menghampiri penghabisan chapter 8. So sekarang kita tengok expectation and variance. Kita dah tengok dah expectation and variance. Tapi untuk DRV. So ini ialah expectation and variance untuk CRV. Okay, untuk CRV. Tapi kena ingat, kalau soalan minta cari expectation and variance untuk CRV, expectation ataupun variance CRV must use PDF. Sama macam DRV. Okay, mesti gunakan PDF. Mesti ada PDF. Let's say kalau soalan tu bagi kita CDF, tak boleh cari lagi. Okay, tak boleh cari lagi. Kena cari PDF dulu baru boleh cari expectation, mean kita dan juga variance kita. Okay, konsep dia sama. Bezanya dekat mean dan juga variance CRV ni akan ada integration lah. Okay, akan ada integration. So, sama juga kita revisit balik. Kalau DRV, okay, DRV kita nak cari mean kita is equals to sum X darab probability. Okay, which is probability ni datang daripada PDF. Okay. So, untuk CRV pula, nak cari mean kita, basically formula yang kat sebelah tu lah. So, integrate daripada negative infinity. Okay, dia bukan sum saja, dia kena integrate. Okay, integrate sum lah. Okay. X, fx dx. Okay, which is f kecil, which is PDF kita di situ. Okay, so fokus dekat kita punya definition X kita. Okay, so nak cari mean, mesti kena darab dengan X.
Properties semua sama. Okay, properties semua sama dengan apa yang kita dah belajar dekat DRV. Okay, so kita tengok example 24. Okay, a continuous random variable CRV PDF. Okay, soalan bagi CRV PDF. Dalam kepala kita, dia bagi PDF maksudnya mungkin akan ada integration. Bukan mungkin lah, wajib ada integration. Okay, wajib integrate. Soalan suruh tukar kepada CDF, kena integrate. Soalan suruh cari probability, kena integrate. Okay, soalan suruh cari probability, kena integrate. Depends kepada function kita lah. Sekalipun soalan suruh cari mean pun kena integrate juga. Okay, so bila ada PDF ni mesti kena integrate. So soalan kita melibatkan mean lah. So the only interval yang kita ada dekat sini ialah between 2 and 5. Okay, between 2 and 5. So apa yang kita kena buat ialah definition dia integrate daripada 2 ke 5 terus lah. Okay, tak perlu tunjuk daripada negative infinity. Terus boleh integrate daripada 2 ke 5. Soalan A. Soalan A ialah kalau kita guna properties, ini ialah EX tambah 1. EX tambah 1. Dalam soalan ni kita belum cari EX lagi. Okay, so kita kena cari EX dulu. Okay, kita cari EX kita dulu. So definition kita EX equals to integrate daripada negative infinity X. Okay, X darab dengan fx kita, PDF kita. Okay, so dalam case soalan kita, integrate daripada the only interval yang kita ada ialah 2 dan 5. So kita integrate daripada 2 to 5. Okay, X darab dengan function kita 2/7 X minus 1. 2/7 X minus 1. Okay, so sila berhati-hati. Okay, keluarkan constant. Jangan keluarkan X. Saya tak nak tengok. Kamu dah belajar 2 semester. Saya tak nak tengok X ada kat luar. Okay, tak ada X yang duduk di luar. Yang duduk di luar hanyalah kita punya function. Hanyalah kita punya constant sahaja. Okay, constant sahaja. So ini formula. So apa yang kita akan buat next ialah sub darab masuk X dahulu. Belum integrate lagi. Okay, darab masuk X, keluarkan constant kalau ada. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay, so kita keluarkan dulu constant kita. So constant kita ialah 2/7. Darab masuk X, belum integrate lagi. Masih ada integral. So 2 to 5. Okay, darab masuk dulu. X darab X. X darab 1. So kita akan ada X square minus X dx. Okay, so kita ada 2/7. Sekarang baru integrate. Okay, sekarang baru boleh integrate. So integrate X square, kita ada X cube over 3. Integrate X, kita ada X square over 2. From 2 to 5. Selain daripada tu, substitute je lah. So 2, 7. Which is di sini jawapannya ialah 57/7. Okay, so kita cari EX kita dulu. Sekejap ni kita padam dulu lah. Nampak nanti kan. Okay, sudah ada EX kita di sini, jangan lupa masukkan balik dalam soalan. Okay, masukkan balik dalam soalan. So soalan A kita ada 57
over 7 plus 1. So kita ada 64 over 7. Okay. Soalan B tadi. E2x. So E2x by definition kita ada 2EX. So terus 2 times 57 over 7. Which kita ada 114 over 7. Soalan C. So by definition ataupun by properties ini ialah E10 minus EX. So E10 ialah 10 minus EX kita ialah 57 over 7. So sini kita akan dapat 13 over 7. Okay, so semua EX kita ialah daripada yang kita cari awal-awal tu. Okay. Okay ke? Boleh ke? Boleh Miss. Okay. Okay, soalan D untuk kamu selesaikan. Okay, so setakat ni kita ada soalan daripada example 20, soalan daripada yesterday punya kelas dan juga example 24D. Okay, so dekat sini dia minta cari E3x square minus 5. Using properties, kita ada E3e square, 3ex square minus 5. Okay, so apa yang kita perlu cari ialah ex square. Okay, macam mana nak cari ex square? Basically sama saja macam cari min, bezanya di sini kena square kan. X yang di square kan. Okay, so ini saya tinggalkan untuk kamu untuk kita bincang besok dekat dalam kelas. So the answer here is 1289 over 40. Okay, so selesai. Ke subtopik yang terakhir sekali untuk variance kita. Okay, ini lebih senang. Okay, semua senang kan, apa yang susah. Okay, properties sama je macam DRV, formula pun sama macam DRV. Okay, formula pun sama macam DRV. Ini tolong padam. Oh, nampak ada di situ. Okay, variance sama-sama. Formula variance untuk CDF. CDF pula, CRV. Sama macam DRV. Yang membezakan dia ialah cara kita cari EX kita. Okay, so terus pada soalan lah. Tapi saya cakap senang. Memang senang, cumanya jalan kerja dia akan jadi panjang. Okay, sebab apa? Sebab kita nak cari kita perlu cari EX dan juga kita perlu cari EX square. Okay, dan kena ingat ini semua melibatkan integration kita. So kalau tengok dekat soalan 25 ni ada dua function, maksudnya kita kena integrate lah semua function ni. Okay. Buat number line, kita ada kosong 1/2. So ini ialah 4/3, 1 tolak X. Sini ialah 4/3X. 1/2, sini 1. Okay, kosong otherwise. First kali, continuous random variable, probability density function. Okay, CRV, PDF. Soalan memang cari variance sahaja. Tapi mesti kena ingat, kalau dia suruh cari variance, mesti guna PDF. So kerja kita mudah sebab soalan memang bagi PDF. Tak perlulah kita tukarkan dia. So, kita akan cari dua benda, EX dan juga EX square. Okay, EX dan juga EX square. Okay, kita cari EX dulu. EX is equals to integrate daripada, so kalau tengok interval kita 0 ke 1/2, 1/2 ke 1. Okay, so 0 to 1 over 2. Which is functionnya ialah 4/3, 1 tolak X. Tambah 1/2 ke 1. Which is functionnya ialah 4/5.
X. Siapa boleh bagi tahu saya apa kesalahan saya dekat sini? Apa salahnya? Apa salah saya cari min ni? Tiada darab dengan X. Tiada darab dengan X. Okay. So soalan macam ni, contoh ini, benda ni sama dengan 1 ialah definition dia. Kalau kita integrate memang sama dengan 1 lah. Kalau ini sahaja, maksudnya dia suruh cari probability. Probability daripada 1/2 ke 1. Which is sama juga, 1 juga. Okay. So kalau nak cari min, kena darabkan dengan X. Okay. So kena darabkan dengan X. So pindahkan sikit. Darab dengan X. Miss, Ya? Salah ke? yang di belakang tu 4/3X. 4/3. Oh, 4/3. Okay. Alright. 4/3. Okay. So pindahkan sikit. Darab dengan X. Okay. So di sini ialah formula. Okay. Belum integrate lagi, baru darab masuk X. Darab masuk X. So darab masuk X, integralnya masih ada. Okay. So integral masih ada. 0 to 1/2. Keluarkan constant. 4/3 di luar. Okay, darab masuk X dulu. So X ni kat dalam ni, X dekat dalam. Okay, X. Ini senang je lah. Hati-hati dengan negatif. Okay. So sini kita ada X minus X square. Jangan tiba-tiba over 2 dekat sini Kita belum integrate lagi, baru darab masuk. Dx. Tambah constant dekat luar. Darab masuk. So kita ada X square. Dx. Now baru integrate. Okay, now baru kita integrate kan. So kita ada 4/3. Dekat depan ada 4/3, dalam pun belakang pun ada 4/3. Kamu nak factorize-kan boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau tak nak confuse, jangan buat. Sekarang baru integrate. So X square over 2 minus X cube over 3. 0 to 1/2. Plus 4/3 X cube over 3. 1/2 to 1. So tinggal sub sahajalah. 4/3. 1/8 tolak 1/24 tolak 0. 4/3 1/3 1/24. Which is kira supposedly kamu akan dapat 1/2. Okay, jawapan kamu akan sama dengan 1/2. So ini cari min. So kita perlukan cari EX square untuk kita dapatkan variance. Okay, so cari EX square. So exactly the same thing, bezanya ialah letak EX, letak X square. Okay, so EX square sama je. Boleh je kamu nak salin balik ni, bezanya kat sini ada square. Okay. So EX square sama dengan cara integrate from 0 to 1/2 X square. Okay, function 4/3 1 tak X plus kita jadi warna biru. X square okay. So formula, baru formula. Darab masuk X dulu.
Okay, ingat belum integrate lagi. Baru darab masuk x square. Okay, dalam kes kita darab masuk x square. Okay, keluarkan constant 4/3. Saya laju sikit lah di sini. So kita ada x square minus x cube plus 4/3 1/2 1 x cube dx. 4/3 baru integrate. X cube over 3 x4 over 4 okay. Substitution sendiri. Substitution kena tunjuk Saya kena tunjuk. Masukkan je nilai 1/20 tu. You will get 25/72 here for your EX square. Okay. Soalannya pendek je. Calculate variance X. Jalan kerja dia panjang. Okay. Dan jangan lupa habiskanlah kerja kita. So to find variance X is equals to, formula is EX square minus EX, kita squarekan dia. Okay, so EX square is here. Jangan salah ambil sayang pun nak kira. So kita ada 25/72 minus 1/2 square. Dan jawapan akhirnya ialah 7/72. Selesai, habislah cari variance kita. Okay. Susah ke? Susah ke senang? Boleh lah Miss. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Okay. Senang je. Kamu cakap chapter 6 susah, chapter 7 susah, chapter 8 susah, chapter 8, chapter 7, chapter 6, chapter 7 mungkinlah boleh jadi susah. Chapter 7 cakap susah tak apa sebab kamu kena analyse soalan tu. Kamu kena faham situation dia. Tapi ini straight away dia bagi kita function. Okay. Semua formula sahaja. So which is sebenarnya chapter 8 senang, cumanya dia akan jadi susah kalau kamu confuse antara CRV dan juga DRV. Okay. So sebelum kelas besok saya nak tengok, make sure fahamkan betul-betul. Okay. Apa beza 4 benda ini? DRV, CRV, DRV PDF, DRV CDF, DRV PDF, DRV CDF. Okay, setakat beza. Apa? Soalan tanya probability, macam mana nak buat. Soalan tanya probability dekat sini, macam mana nak buat. Okay. Kena tahu apa proses dia di situ. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jangan lupa soalan daripada example 24D, example 20E, example 20. Yang ni saya bagi jawapan sekejap lagi. Dan juga example yesterday. Okay, example yesterday. PSPM 12-13. Okay? Boleh? Boleh Miss. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. I'll see you guys tomorrow. Thank you, Miss. Anyway. Bye. Thank you, Miss. Okay.